Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sihat ke? Sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Doktor. Alright. So for today, we will look at chapter 7. Okay. And the topic is differentiation. At the end of this chapter, students should be able to find derivative using first principle, apply the differentiation rule for appropriate functions, and also obtain higher derivatives of a function. Okay, first principle is referring to the method of finding um, the first differentiation using the concept of limit. Okay. These are the outline for today's lesson. We will look at what second line and the tangent line, and then we will look at the first principle of differentiation, rules of differentiation, and also higher order derivative or higher order differentiation. Okay, what is secant line? Secant line is basically this line. Okay, that's all. When secant line is the line where you connect 2 points on a parabolic graph, okay, on a curvy graph. That's secant line. Okay, the line connecting point P and point Q. And then we have the tangent line. Okay, the difference between tangent line and secant line just now, secant line only touches one point on the curve or on the graph. Okay, that's tangent line. Okay, hanya ada satu titik yang kena pada tangent line. Kalau kita tengok secant line tadi ada dua titik. Okay, garisan tu mengenai dua titik di atas graf yang melengkung. Okay. Apa ni? Okay, this is kecerunan. Okay, the slope, the one that we have learned in the chapter of linear functions. Okay, slope of PQ. Okay. This formula is the same as before, y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, you can rename point P with x1, y1 and Q, x2, y2. Okay, and from here you can find the slope. Okay, y2 minus y1 over x2 minus x1. Alright. And you can actually relate this to the concept of the first principle method. Okay, this is the definition in words. You can see the definition of a secant line, a tangent line. Okay, and also the last statement here explaining which is the secant line. Okay, the line that connects point P and point Q. Okay, the slope of the tangent line at a point x comma fx, or you can simply say x comma y, okay, whichever you are comfortable with. Okay, provided that limit exists is given by m. Okay, this is the slope. The slope of the tangent line is the same as the limit of f x plus h minus the original function over h when h approaches 0. Okay, for this part,
h approaches 0, this is always approaches 0. Okay, I mean for the case of first principle method. Okay, this is already the first principle method. Okay, h is always approaching 0. I mean we will always replace h with 0. Okay, what else? Okay, first principle of differentiation, the slope m of the tangent line is rewritten as f prime. Okay, it's referring to this. M here now is f prime, or the first derivative. Okay, f prime, or you can also write dy over dx, which refers to the derivative of y with respect to x. The whole thing here, dy over dx, you read as derivative of y over x. Or you can simply write f prime. Okay, f prime. This is referring to the prime. Koma kecil kat atas tu. Okay, f prime. First derivative, ada satu je lah koma kecil tu, f prime. Okay, later on, you will see f double prime or maybe f triple prime. Okay, yang ni first derivative, yang ni second derivative, third derivative. Okay, dan biasanya untuk higher order derivative, kita dah tak tulis dah prime tu banyak-banyak, kita tulis macam ni. Ini dah faham fourth derivative, maksudnya kita differentiate function 4 kali. Okay, kalau kita differentiate function 5 kali, kita buat macam ni. Okay, kita tak tulis 4 macam ni, tak elok lah, tak cantik kan. Okay, 5 pun kita tak tulis macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, kita tak tulis macam ni, kita tulis macam ni. Okay, dia untuk prime tu ada takat f prime, f double prime, f triple prime, that's all. Lepas tu awak tulis lah dalam kurungan kecil macam ni. Okay, f kurungan 4, ini maksudnya fourth derivative, fifth derivative and so on. Okay, kalau banyak kita biasa buat n derivative, n derivative. Okay, so far ada soalan tentang penulisan semua tu? Boleh bagi icon tu pun tak apa, cukup dah. Okay, alright, let's move on. Okay, differentiation of a function from the first principle is given by this formula. Okay, lepas ni kita akan tengok contoh macam mana nak guna formula ni. Okay, the whole thing here is simply the whole thing here on the right side is simply the formula to find first derivative of f. Okay, now let's try this example. Okay, find the first derivative using the first principle. Okay, saya pasti ramai yang dah belajar pasal differentiation kan. Okay, sebenarnya awak boleh je differentiate secara direct kan, tapi kalau awak diarahkan untuk guna certain method, awak mesti guna method yang disebut. Okey, contohnya untuk soalan A ni. Okey, A ni kalau awak differentiate direct pun tak ada masalah kan, boleh dapat. Okey, 3x tambah 4, so y prime adalah 3 kan, awak terus dapat, betul. Tapi kalau awak di arahan dia guna first principle, awak mesti guna first principle. Okey, macam mana kita nak selesaikan A? A ni y equals 3x plus 4. Okey, y ni awak boleh juga rewrite sebagai f of x, sebab awak tengok dia adalah function dalam variable x, iaitu 3x tambah 4. Okey,
okay, f prime x adalah limit f x tambah h minus the original function divide by h when h approaches 0. Okey, macam mana kita nak insert yang ni? Okey, yang ni tak apa, yang ni original. Yang ni kita buat macam mana? Okey, kita buat. Okay, saya tulis kat atas ni ya. Saya tulis kat atas ni. Okey, ini fx kita. Ini fx. Jadi apa kita punya fx plus h? Okey, kita gantikan tempat x dengan x tambah h. Macam tu je. Betul tak? Tambah 4. Jangan lupa tambah 4. Sebab originally kita ada plus 4. Okay. Kat sini x. Jadi dekat sini pun x. Sekarang x tambah h. Jadi dekat tempat x pun kita ganti dengan x tambah h. Yang ni sebenarnya kalau awak boleh tulis lagi 3x tambah 3h tambah 4. Okey, ini adalah f of x plus h. Jadi kita masukkan semua maklumat ni ke dalam formula. Okey, jadi apa kita dapat? Kita dapat, okey, mula kita ganti yang ni. 3x tambah 3h tambah 4. Tolak. Okey, nampak? Tolak. Sekarang kita tulis pula original function. Okey, awak tengok ada simbol tolak. Jadi kita kena hati-hati. Bila ada tolak, kita kena buat dalam bracket. Kalau kita tak buat bracket, kita akan tersilap. Okey. Fx adalah 3x tambah 4. Semuanya per dengan h. Oh sorry, saya tertinggal limit kat sini. Sekejap ya. Okay, saya tertinggal limit. Saya kena tulis limit ni sebab saya belum ganti apa-apa lagi. Okay, kat depan ni kita ada limit x approaches 0. Okey, daripada line ni sambung tulis line ni. Okey, sekarang awak tengok kita boleh simplify semua ni. Nampak? 3x tolak 3x. Kita boleh hapuskan. 4 tolak 4. Okey, yang tinggal apa? Yang tinggal adalah limit of 3h per dengan h. 3h per h. When h approaches 0. Okey, sekarang kita boleh cancel out h. Jadi kita tinggal limit 3 when h approaches 0. Okey, saya harap awak ingat lagi properties of limit. Limit of a constant is the constant itself. So kita dapat 3. Sama dengan cara yang direct ni. Okey. So awak boleh gunakan cara yang direct ni untuk check jawapan awak kat sini. Okey. Okey, sekarang saya tunjukkan B pula. Untuk contoh dalam ni saya tunjukkan dua-dua supaya nanti awak boleh tengok dan awak boleh apply dalam soalan yang lain-lain. Okey, untuk soalan B, ini adalah fx kita. Jadi apa dia kita punya fx plus h? Fx plus h kita adalah 3. Dekat tempat x ni kita kena ganti dengan x tambah h kuasa 2. Okey, ini adalah 3 kali x kuasa 2 tambah 2hx tambah h kuasa 2. Okey, ini adalah 3x kuasa 2 tambah 6hx tambah 3h kuasa 2. Okay, ini adalah f of x plus h. Okay, kat mana saya nak conteng ni? Saya tulis dekat atas ni boleh tak? Okay, saya tulis kat atas limit. Okay, formula dia yang ni formula dia sama je yang ni. Saya nampak tak saya pusing-pusing cursor kat sebelah kanan.
Okey, formula dia ni saya tak perlu tulis lagi sekali. Okey, kita guna je formula yang sama tapi sekarang kita guna untuk kita apply untuk soalan B. Okey, limit when h approaches 0. Okey, f of x plus h. Yang dekat bawah saya dah tulis tadi kan. 3x kuasa 2 tambah 6hx tambah 3h kuasa 2. Tolak. Okey, memang operasi dia adalah tolak. Ini adalah formula. Jadi awak jangan ubah Jangan buat formula sendiri. Okey, sekarang tolak f of x. Dia punya original function iaitu 3x kuasa 2. Okey, bahagi h. Okey, sekarang kita boleh simplify benda ni. Kita boleh 3x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2 habis 6hx tambah 3h kuasa 2 per h. Okey, sekarang kita boleh simplify h. Nampak? Kat sini ada h, kat sini ada h kuasa 2. So, yang ni kita boleh hapuskan h. Yang ni tinggal 1h. Yang ni dah tak ada h kat bawah. Okey, sekarang yang tinggal apa dia? Limit when h approaches 0 of 6x plus 3h. Dekat sini masih ada 1h sebab dia ada kuasa 2 kan. Okey, h dekat bawah dah habis dah. Dah tak ada. Okey, sekarang kita boleh insert h, boleh insert 0 ke dalam h. So bila kita insert 0, kita dah tak tulis dah limit. So kita buat 6x tambah 3 kali kosong. Jadi jawapan dia adalah 6x. Okey. Dan ini adalah jawapan yang sama dengan kalau awak differentiate direct ni. Nampak tu? Y 3x kuasa 2. Okey, kalau cari y prime pun direct kan. Kalau kita dapat y prime adalah 6x. Sama dengan jawapan first principle method. Okey. Untuk differentiate secara direct, sekejap lagi awak akan belajar. Secara direct sebenarnya memang lebih direct lah, lebih senang. Okay, tapi yang penting jawapan akhir mesti sama walaupun kaedah berbeza. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey, KO, tidur. Okey. Okey, sekarang kita tengok differentiation strategies. Okey. Apa ada dalam ni? Okey, rules of differentiation. Ini sebenarnya macam formula-formula untuk differentiation lah. Kita nak guna yang mana yang sesuai dengan function kita. Okay, rule for constant function and the power rule, differentiation for addition and subtraction and so on. Semua ada kat sini. Okay, kita cuba tengok. Okay, rule for constant function. Okay, kalau function awak adalah constant function, bila differentiate terus dapat kosong. Senang je. Okay, bila differentiate terus dapat kosong. Contohnya, saya suka guna y je. Y senang sikit. Saya nak tuliskan pendek. Okay, maksudnya fx ni awak boleh tulis sebagai y. Okay, f prime ni awak boleh tulis sebagai y prime. Okay, itulah namanya selesa. Okay, contoh y 5. Constant function 5. Okay, ini constant lah kan? 5. Tak ada x, tak ada apa. So, y prime adalah kosong. Tenang je. Okay, seterusnya kita tengok yang kedua ni. Apabila y awak adalah x kuasa n. X kuasa n. Macam mana nak differentiate? Cara dia adalah n turun bawah. N turun ke depan. Darabkan. Dan kuasa ni kurang 1. Sebab dah turun bawah dah 1. Sebab tu awak dapat n x n tolak 1. Contoh dia, saya bagi contoh x kuasa 3. Okey, macam mana nak differentiate? Senang je. Awak conteng je. Maksudnya bila awak buat latihan, awak buat anak panah tu. Senang nak faham.
3 turun bawah. Kuasa ni kurang 1. Jadi 3x kuasa 2. Okay, so far so good. Yang ni dah belajar kot masa sekolah kan? Betul tak saya cakap? Okay, yang ketiga pula. Y sama dengan AX power N. Okay, sekarang tadi awak tak ada A kat depan. Sekarang awak ada constant. Ini constant lah ni. A ni constant ataupun kita panggil real numbers atau constant. Benda yang sama je. Constant. Constant tu maksudnya nombor lah. Okay, nombor. Apa-apa nombor lah. Okay, Y equals AX power N. Bila ada macam ni nak differentiate, lebih kurang je macam kaedah yang kedua ni. N turun bawah, kuasa dia kurang 1. Sebab tu awak dapat N times A times X power N minus 1. Kuasa dia kurang 1. Contohnya apa? 4x kuasa 4. Okay. Y prime dia macam mana? Y prime 4 turun bawah, turun ke depan. Tapi jangan lupa yang ni 4 lain, yang ni 4 lain. Okay, maksudnya 4 kali dengan yang ni 4 yang asal. 4x kuasa dia kurang 1. So kuasa 3. Sebenarnya kalau ni awak boleh simplify lah. 16x kuasa 3. Okay. Saya buat diasingkan. Ini ada ini yang lain. Ini yang lain 3 contoh yang berbeza untuk 3 rules yang berbeza. Okay, let's try this example. Find the first derivative of the following functions. Okay, cuba kita siapa yang nak jawab buka mic, boleh tak? Okay, apa dia jawapan A? Y prime equal berapa? Kosong. Okay, thank you. Okay, B pula. Y prime. Okay, 2 ni turun bawah. Kuasa dia kurang 1. Jadi dapat berapa? 6x. 6x X. kan? 6x kuasa 1 awak tak payah tulis lah kuasa 1, awak terus tulis 6x je lah. Okay, seterusnya y equals square root of x. Bila ada square root, saya suka untuk tulis balik dalam bentuk x kuasa 1/2 macam tu. Lebih senang awak nak buat. Okay. Benda yang sama, setengah turun depan, tolak 1. Okay, maksudnya y prime dia adalah 1/2 x kuasa negatif 1/2. Ataupun awak sebenarnya dah belajar dekat chapter berapa ya? Saya tak ingat, chapter 1 kot ke chapter 2 yang index tu, bila dia negatif, kalau kita nak jadikan dia positif, kita tulis dekat bawah kan? Kita tulis macam ni, 1/x kuasa setengah ni sama dengan 0.5 kan? Macam tu. Bila kita nak positifkan kuasa, kita letak kat bawah. Ataupun awak boleh tulis juga sebagai 1/2 square root of x. Okay, kalau awak nak tulis macam ni pun tak ada masalah pun. Okay. Okay, sekarang kita tengok D pula. Y adalah 1/3 x. X dekat bawah. Okay, bila X dekat bawah, bila kita nak differentiate, lebih baik X dekat atas. Jadi kita buat macam ni, 1/3 X kuasa negatif 1. Okay. Sebab bila dekat atas, senanglah kita nak guna rules yang bawa turun bawah, lepas tu kurang 1. Okay. Jadi Y prime dia akan jadi negatif. Saya kena pasang. Saya takut awak confuse lagi.
akan jadi negatif 1. Negatif 1 kita tak payah tulis lah. So dia terus jadi negatif 1/3. Negatif 1/3 X kuasa. X kuasa berapa sekarang? Maksudnya negatif 2. Negatif 2 kan. Jadi Y prime kita adalah negatif 1 per, bila kita nak tulis cantik, jawapan dia kita tulis, maksudnya bila nak cantik tu maksud saya cantik lah kalau macam ni. Kalau kuasa tu positif, tapi nak jadikan kuasa positif kita kena letak dekat bawah. Okay, so tapi kalau nak kekalkan yang ni pun tak ada masalah. Tapi pada saya ini lebih kemas dan lebih cantik lah jawapan macam ni. Okey, ada yang tak faham ke macam mana saya turun naik X tu? Kalau tak faham tolong tanya. Jangan simpan je, nanti susah nanti. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okay, differentiation for addition and subtraction. Okay, we can differentiate the terms separately. Okay, maksudnya kalau awak ada dua function, sama ada tambah atau tolak, awak differentiate je lah 1/1. Okay, kalau dia punya operation is addition, awak tambah. Kalau operation dia subtraction, awak subtract. Okay. Tengok dia ada contoh. Ada contoh tak? Oh tak ada. Okey, contoh dia macam ni. Katalah awak ada, saya bagi contoh senang lah sini. Contoh terus lebih senang lah. Okey, katalah awak ada macam ni. Fx sama dengan 3. Lepas tu satu lagi function gx sama dengan 4x. Okey, macam mana kita nak cari f prime x tambah g prime x? Okey, kita differentiate je lah 1/1. Differentiate f dapat kosong. Differentiate g dapat 4. Jadi jawapan dia adalah 4. Macam tu. Differentiate je lah 1/1. Kalau awak nak buat f prime x tolak g prime x, jadi f prime x kosong, tolak, cuma operasi dia sekarang tolak. Differentiate g, we get 4. Ini jawapan dia negatif 4. Itu sahaja untuk yang ni, untuk rule. Dia sebenarnya direct je. Okay. Okay, now we have product rule. Okay, macam mana kalau kita ada dua function? Biasanya kita ada dua term. Okay, contoh nak cuba contoh dua term tu macam ni. F x kita adalah katalah 2x kali 3x kuasa 2. Nampak kita ada dua term. Ini U, ini V. Kan awak kalau nak buat bracket pun tak apa, tak ada masalah. 2x times 3x squared. Inilah ini U. Yang pertama, bracket pertama U, bracket kedua adalah V. Okay. Rule dia untuk differentiate adalah, kalau saya suka macam ni, U V prime, kita gu dengan V prime plus V, alamak, saya takut awak tertukar U dengan V tu, lebih kurang je. Saya tulis, saya tunjukkan macam mana saya tulis dengan pensel. Secara penulisan, kalau bila bertaip, awak memang boleh bezakan U dengan V. Okay. Personally, apa yang saya buat, saya suka tulis macam ni. U saya tulis macam biasa, V tu saya suka buat macam curly sikit. U V prime plus V U prime. Macam tu. Okay.
cantik lah V awak tu. Okay. U V prime plus V U prime. Maksudnya awak U ni yang asal, awak differentiate V tambah V yang asal kali dengan awak differentiate U. Okay. Maksudnya bila awak ada dalam bentuk UV, ini adalah formula untuk differentiate. Ataupun awak boleh tulis lagi sekali, Y equals UV. Y prime equals UV prime plus V U prime. Okay? Sama je ni. Sama je. Lagipun operation dia adalah addition. So tak ada masalah. Tak ada dari segi order tak ada masalah. Awak nak buat V U prime dulu ke, U V prime dulu ke, tak ada masalah. Okey, ini apabila dia punya operation adalah multiplication. Ini multiplication. Okey. Dia punya rumus, dia punya formula adalah addition. Addition dekat sini. Okey, so tak ada masalah dari segi order. Tapi awak kena hati-hati untuk ni quotient rule, U over V. Awak tengok dia punya operation adalah subtraction. Bila subtraction, awak kena ikut order tu. Okay, sebelum kita pergi kat sini, kita buat dulu soalan ni. Find its differentiation. Okay, yang ni adalah dalam bentuk U times V. Okay, formula yang kita belajar tadi. U times V. Okay. Jadi apa dia Y prime? Okay, saya tulis lagi sekali. Formula dia adalah U V prime plus V U prime. Okay. So ini sama dengan, okay, apa dia U? U yang asal ni lah. X tambah 3, X kuasa 3 tambah 4. Okay, V prime. Ini V prime. Semua ni kita kena differentiate. Ini turun bawah, kuasa kurang 1. Okay, ini kita dapat 6. Ini V prime. Sekarang saya buat untuk V prime. 6 X tolak. Yang ni pula kita differentiate dapat 2. Kan? Kita differentiate ni dapat 2. Okay. Tambah V. V ni yang asal. Yang asal adalah 3x squared minus 2x. Okay, sekarang baru kita differentiate U prime. Differentiate U untuk cari U prime. Differentiate x cube adalah 3 turun bawah, kuasa kurang 1. Dapatlah 3x kuasa 2 tambah 4 tambah, bila kita differentiate constant dapat apa? Kosong. Dapat kosong. Tak payahlah tambah kan, biar je lah. Tambah kosong. Sebenarnya boleh lah nak pilih tambah kosong. Lepas tu awak simplify je lah. Okay, ini dapat 6x power 4 minus 2x cube plus 24x minus 8. Okay, saya buat apa tadi? Saya buat macam ni. Darab. Lepas tu yang ni pula. Darab. Okay, tambah. Yang ni pula. 3 kali 3, 9. X kuasa 4. Lepas tu ni pula. Negatif 6x cube. Kita boleh simplify lah ni, nampak? Ini kita boleh kumpulkan sekali sebab dia kuasa 4. So dapat 15. X kuasa 4. Sekarang kita tengok kuasa 3 pula. Negatif 2x cube dengan negatif 6x cube. Dapat tolak 8x cube. Lepas tu tambah 24x tolak 8. Macam tu je lah. Kita simplify je lah. Yang penting di peringkat
differentiation yang ni awak kena betul. Okay, u v prime plus v u prime. Okay. Sekarang kita tengok untuk quotient rule. Awak nampak ni u over v. Okay. Dia punya formula first derivative adalah dia start dengan v dulu. Okay. v u prime. Awak kena hati-hati sebab dia punya operation adalah tolak kat sini. So memang kena start dengan v. Awak jangan silap. Okay. v u prime over minus u v prime over v square. Okay. V square. Sekejap Okay, kita sambung. Okay, ini formula dia. Okay, kita tengok dekat contoh. Kita senang sikit nak faham. Okay, now find y prime. Dia soalan ni tak habis. Okay, you are given with this function y 4x minus 1 over x squared plus 3. Okay, ini adalah u over v. Okay. Saya remind awak lagi sekali, formula dia untuk quotient. Quotient tu inilah per u per v. Formula dia adalah v u prime minus u v prime over v square. Ini adalah formula, awak jangan ubah. Dia memang v square, memang yang denominator sebagai untuk yang v square. Okay, jadi macam ni kita nak selesaikan. Kalau kaedah saya suka tulis terus. Maksudnya sambil bercakap, sambil saya buat. Tapi kalau awak baru contoh awak rasa awak suka cara macam ni. Contoh u, awak keluarkan u apa dia? 4x minus 1. Boleh juga, tak ada masalah Okey, lepas tu awak keluarkan juga v adalah apa? V adalah x kuasa 2 tambah 3. Okey, sekarang awak cari u prime. U prime adalah 4. Okey, yang ni awak baru keluarkan je dulu. Okey, v prime pula. V prime adalah 2x. Okay, selepas awak buat macam ni, baru awak masuk dalam formula. Boleh juga. Okey, maksudnya y prime adalah v u prime. Ini v. Ini v. X kuasa 2 tambah 3. U prime adalah 4 kali 4. Okay. Tolak. Okey, jangan silap Ini memang operation tolak. U v prime. Okey, U v prime. U yang ni. Itu ada satu takut tak perasan. U adalah 4x tolak 1 v prime 2x 2 per dengan v square. V square yang ni lah. Yang ni tapi kuasa 2. X kuasa 2 tambah 3 kesemuanya kuasa 2. Jadi awak selepas line ni awak boleh buatlah simplify semua ni. Simplify. Mungkin awak nak kembang ke, awak nak kembangkan, buka bracket per dengan kuasa 2 ni. Biasanya yang kuasa 2 dekat bawah ni awak jangan kembangkan. Yang kat bawah ni jangan kembangkan yang kat atas je kalau nak kembangkan. Maksudnya awak simplify terms di atas. Okay, cuba buat yang ni. Simplify yang ni Seterusnya kita dapat chain rule. Saya rasa untuk hari ni kita berhenti setakat ni dulu untuk sampai quotient rule supaya awak boleh praktis dulu buat soalan.
Kan? Saya takut awak banyak sangat lagi, awak pening. Lagi kita laju. Saya rasa kelas kawan saya pun belum sampai lagi chapter ni. Okay, kita stop sampai caution rule. Awak buat soalan lepas tu boleh tanya dekat Telegram ke, boleh WhatsApp saya Okay, I think that's all for today. Sekejap lagi saya share QR code. Okay, thank you.